Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dirahmati Allah yang berbahagia, Tuan Pengerusi Surau, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Barisan Tuan Kuasa, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat, sahabat-sahabat saya. Alhamdulillah, semoga di bawah pemeliharaan Allah, di bawah hidayah Allah, di bawah rahmat Allah, dan sentiasa diberkati Allah di dunia dan di akhirat, tuan-tuan, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam masa yang singkat ini kita nak sambung tentang fizikal Nabi, fizikal Nabi, bentuk tubuh badan Nabi. Kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang mengira daripada himpunan hadis oleh At-Tirmizi, At-Tirmizi. Tapi yang kita baca Asy-Syama'il Muhammadiyah ni dah pengarangnya dah menulis secara huraiannya dan diluaskan dengan berbagai-bagai perkara lah. Jadi kita sambung fizikal Nabi ini. Semoga apa tujuan sebenarnya nak tahu fizikal Nabi ni. Orang Melayu kata tak kenal tak cinta. Itu bidalan bahasa Melayu, tak kenal tak cinta. Dah kenal, cintalah, dah kenal, kan? Jadi kita ni nak menanamkan cinta kepada Rasul ni, kita perlu belajar, perlu mengetahui keseluruhan hidup Nabi itu, termasuk fizikal Nabi, kan? Dia rasa sayang kat Nabi itu, kan? Sayang kat Nabi itu. La yu'min, Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahba ilahi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu. Dia banyak, la yu'minu ahadukum ni banyak ayat dia. Ni yang ni menunjukkan pentinglah. Tidak sempurna iman. Kalau tengok pada bahasa la yu'minu, tidak beriman. Tapi beriman juga. Jadi tafsirnya, ahli hadis tafsirkan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman. Tak cukup lagi lah iman kita ni, sehinggalah Nabi kata aku ni dicintai, disayangi oleh oleh kita orang beriman ni lah, lebih daripada anaknya, lebih daripada bapaknya, lebih daripada manusia seluruhnya. Maknanya selepas cinta yang utama, iaitu hubbullah, wallazina amanu asyaddu hubbalillah, orang-orang yang beriman itu tersangat cinta dia kepada Allah. Itu yang Khaliq, cinta kita pada Khaliq, tuan-tuan. Dia masa kita baca Rabiul Fili, tuan-tuan, dalam kitab Munyatul Musalli ada sebut, kita dengan perasaan taraghub, taraghub, kita baca Rabiul Fili itu, taraghub maknanya kita cinta kepada Allah, kita cenderung pada Allah, kita sayang pada Allah, kita minta tu dalam keadaan kita ni minta kasihan Allah dengan penuh kasih sayang. Rabbi pilli warhamni, Tuanku ampunkanlah daku, rahmatkanlah daku. Tu cinta pada Allah, tuan-tuan, kan?
Kita minta dalam keadaan kita ni merayu. Ayah, tolonglah ayah, bagilah belanja RM50 nak pergi Kelang, nak belanja makan, minta lah ayah, gitulah. Kita minta dengan kasih sayang dengan ayah kita. Kita dengan Allah ni, Rabbi pilih tu sampai habis tu dalam bentuk taragub, minta cinta kepada Allah. Cinta yang utama adalah cinta kepada Allah. Lepas tu makhluk, ada mak bapak kita, ada adik-beradik kita, ada isteri kita, anak-anak kita. Siapa-siapa pun di antara kita, di sekeliling kita ni, cinta kita yang utama ialah kepada Rasulullah. Kalau tidak, tak sempurna iman. Nak sempurna iman, inilah kita nak kaji fizikal Rasulullah ni supaya cinta kita bertambahlah. Dan supaya kita rasa fizikal Rasulullah ni penuh penghayatan orang yang kita sayang ni. Baik tuan-tuan. Ada ketiga, minggu lepas, bulan lepas kita ada yang pertama, kedua. Ni hadis yang ketiga. Kita nak habiskan sebanyak-banyak hadis yang ada dalam ni, beratus-ratus hadis mengenai ihwal Rasulullah ni. Anil Barra'i bin Azib radhiyallahu an yaqul, ni periwayat lah, Barra' bin Azib yaqul, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain azimal jummah ila syamhati udhunaih alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minh. Kita baca terjemah dan dia tuan-tuan, dia senang sikit. Maksudnya diriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, beliau menceritakan Rasulullah SAW merupakan seorang yang berketinggian dan sederhana. Yang tadi dia kata marbu'an tu, Rasulullah ni berketinggian sederhana. Tinggi sangat pun tidak, rendah sangat pun tidak, sederhana. Cuma mukjizat Rasulullah ni, kalau dia duduk orang sebelah orang tinggi, dia terlampau rendah. Kita tuan-tuan kan, saya ni berapa sekarang tak tahulah, 5 kaki 5 inci ke 4 inci tak ingat dah. Tak berapa tinggi sangat lah, rendah sangat pun tak. Kalau kita nak duduk sebelah orang tinggi sangat, segan juga nampak kita rendah. Sebab kita rendah kan. Kalau kita sebelah orang kita ni, orang badan besar, belaki kita badan orang besar, kita kecil, nampak sangat kecil kita. Kalau kita duduk jauh-jauh tak nampak. Macam tu kat tinggi. Kalau duduk sebelah orang tinggi, sampai kata kawan saya, aku tak nak berkawan dengan dia, tinggi sangat lah, ada kawan jenis tinggi kan. Nampak kita ni rendah duduk kat dia. Nampak kurang elok sikit lah, tak ada apa-apa pun kan. Jadi Rasulullah ni, dia duduk sebelah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni diriwayatkan 3 meter. Ialah ukuran orang dahulu tuan kan. 3 meter. Tinggi. Tapi kalau Rasulullah duduk sebelah dia, tak nampak rendah. Itu mukjizat Rasulullah. Tapi sini, Rasulullah ni ketinggian sederhana. Sebabnya memanglah sederhana lah yang elok tuan kan. Rasulullah ni dia sebaik-baik makhluk. Memanglah fizikal dia pun sebaik-baik makhluk. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang pertengahan kan, yang sederhana. Tinggi sangat pun pelik pada orang lain, tak elok juga. Rendah sangat pun tak elok. Tapi semua itu adalah kurniaan Allah SWT, ada hikmah-hikmahnya. Cuma Rasulullah ni manusia terpilih kan, fizikal dia pun sempurna sebagai seorang manusia lah. Sederhana, antara kedua bahu baginda adalah jauh atau lebar, yakni dada baginda bidang. Minggu lepas dia sebut dah ni, bulan lepas ni dia punya ni agak lebar. Lepas tu dia tak jatuh, kadang macam ni jatuh tu kan. Rasulullah ni dia tegak tu, dia macam tinggi tak jatuh tu. Nampak bila gitu dada pun bidang lah, dada bidang.
Dada bidang maknanya dada tu besar, kan? Cantiklah, lebar macam kata ialah dada bidang lah. Makna dada bidang ni lebar, lepi. Bukan pendek, bulat. Itu kan. Jadi kita ni, kita nak jaga tu kena usaha lah kalau kita kan. Itu betul bahagian dada Rasulullah. Rambut jumahnya tebal dari atas kepala hingga ke bahagian bawah cuping telinganya. Ada pun dari bawah cuping telinga hingga yang mencecah bau nipis saja. Jumah ni rambut tebal. Ni cerita rambut Rasulullah tu. Rambut Rasulullah tebal, kemudian yang lepas dia cerita uban Rasulullah tu tak banyak kan. Jadi yang minggu ni dia cerita rambut lagi. Rambut Rasulullah ni sampai ke dia kata tadi bahagian bawah cuping telinga. Cuping ni lah tuan-tuan. Cuping. Kalau kuping, orang Jawa kata telinga, kuping. Kan? Cuping ni telinga lah juga. Cuping ni lah yang ni. Yang apa ni, yang betul ni ada cuping lah. Kan? Sampai bawah rambut ni, sampai bawah ni. Bawah cuping ni. Mana panjang lah. Panjang ke sini. Lepas tu, yang rambut ke belakang ni pula, dia kata tak tebal sangat. Tapi daripada cuping tu hingga mencecah bahu nipis saja. Jadi yang sini tebal, yang daripada atas ni tebal, kemudian yang belakang ni dia tak tebal sangat, dia nipis. Nipis sampai ke bahu ni lah, sampai ke bahu ni. Panjang Rasulullah ni bukan lebih dari bahu, sampai ke bahu je, mencecah bahu. Kalau panjang sangat tu nak ikut sunnah bukan lah. Kan? Sampai ke bahu cecah tu, tu kalau niat nak ikut sunnah lah, ada orang tu panjang rambut ikut sunnah lah tu. Panjang sangat tu bukan lah, yang sampai ke bahu je. Gitu lah tuan kan. Tapi sekarang ni tak adalah macam tu kan. Orang suka pendek-pendek dia ikut trend kan, ikut trend. Jadi kita ni berubah-ubah, kejap panjang, kejap nipis kan. Masa zaman hang tua tu panjang, tak tahulah kan. Sekarang ni trend dia pendek-pendek, saya pun pendek kan. Tapi kalau betul-betul nak ikut ni panjang sampai ke bawah telinga ni, panjang belakang ni agak nipis tapi mencecah bau. Gitulah Rasulullah tuan kan. Baginda memakai pakaian hullah berwarna merah. Selamanya tidak pernah aku melihat sesuatu lebih indah daripada baginda, kata Al-Bara' ni. Pakaian hullah warna merah. Boleh pakai warna merah, sunnah juga warna merah ni. Dulu kata merah ni merah ni tak apa sesuai kan. Merah sangat makna kan. Tapi Rasulullah ada masa lah dia pakai baju merah ni. Hullah ni dia terdiri daripada, dia sebenarnya pakaian Rasulullah ni tuan-tuan kan. Apa yang kita tergambar, apa yang kita tergambar kalau Rasulullah pakai jubah je macam ni lah kan. Nanti kita akan belajar yang saya pakai ni bukan jubah pun. Ni dia panggil kemeja. Kemeja pendek. Kemeja pendek pula. Astagfirullah. Kemeja panjang. Yang kita orang Melayu suka potong jadi pendek. Jadi kemeja pendek, kemeja panjang. Yang saya pakai sekarang ni, yang tuan-tuan pakai ni, kita panggil jubah. Jubah tu yang mana? Ni kita nanti kita akan sampai pada pakaian-pakaian Rasulullah ni. Jubah tu pakai ni, meja panjang ni, sarung satu lagi yang terbuka tu lah. Itu jubah. 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 Bahasa Arab pun jubah. Semuanya adalah pakaian Rasulullah. Tak apa.
Ingat kita niat tu aku pakai ni. Oh, jangan niat. Oh, aku pakai ni, aku beli kat Madinah ni. Aku lawa sekali. Tak boleh pahala. Kita niat aku pakai ni ikut pakai Rasulullah, pak rekod dah pahala ikut sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah aku, bermakna dia sayang kat aku. Siapa sayang kat aku, dia bersama aku dalam syurga. Semoga yang kita ikut tu jadi Rasulullah saja masuk syurga. Banyak ikut dah, maknanya ikut cari Rasulullah. Yang utamanya sunnah dari segi ibadah, dari segi kerohanian lah, kan. Tapi yang fizikal ni pun tadi tu termasuk yang fizikal sekali, tuan, kan. Kalau kita niat nak ikut Rasulullah, maka dapat pahala dia, pahala sunnah tu. Pahala sunnah tu. Jadi yang hullah ni terdiri daripada izar dan rida. Izar dan rida. Rida ni kain selendang, izar ni kain sarung. Maknanya yang kalau kita tergambar Rasulullah pakai jubah, pakai meja panjang, pakai apa, sebenarnya yang banyak Rasulullah pakai ialah dua perkara ni lah. Izar, rida. Rida ni kain selendang. Senang nak fahamnya macam umrah tu lah. Macam umrah tu. Kain yang bawah tu kita panggil kain sarung, di atas tu kira selempang. Tu lah pakaian Rasulullah kebiasaan. Sebab tu kalau kita dengar cerita Rasulullah ni, sahabat nampak bahagian ni. Sebab dia kadang-kadang terbuka masa gali telaga perang Khandaq tu, kan. Nampak Rasulullah ni tak nampak kulit, nampak debu je. Maknanya dalam keadaan pakaian dia terbuka lah. Tapi perempuan tak ada lah. Kalau cerita ba'aurat tu, perempuan tak ada, kan. Jadi kebiasaan pakai gitu dah. Kalau pakai kain sarung, tutup ini. Itulah kebiasaannya. Tak semesti putih lah. Tak semesti putih. Yang ihram tu putih, kan. Tapi itulah contoh dia, kan, contoh dia. Dan biasa kain tak berjahit lah. Pakai ikat ni, sarung sini gitu lah. Kebiasaan pakai Rasulullah. Rasulullah baca doa, angkat tinggi sampai nampak ketiak. Kalau pakai macam ni tak nampak ketiak. Macam mana nampak ni? Dia nampak terus, kan. Sebabnya Rasulullah pakai kain selendang, bila angkat ke ni jatuh lagi selendang tu. Tu hadis yang ketiga malam ni, tuan-tuan, ya. Cerita rambut, cerita pakaian. Yelah, merah tu maknanya Rasulullah pernah nak pakai merah. Tapi yang Rasulullah suka putih lah, kan, warna putih. Saya baca huraian sikit, tuan, takut ada yang tertinggal. Menggambarkan hadis tadi kepada kita susuk tubuh Nabi SAW sebagai seorang yang berketinggian, sederhana, berbahu lebar, berambut jummah tebal tadi ya, jummah tu tebal, berpakaian merah dan amat indah dipandang. Rasulullah ni orang tengok kan terpukau, tengok dia tu. Tengok fizikal dia terpukau. Akhlak tu terpukau, kan? Terpukau dah akhlak. Rupa fizikal tu pun terpukau lah. Saya tak boleh bayangkan macam mana hebatnya rupa Rasulullah, tuan-tuan, kan. Dalam hadis sebut macam-macam lah. Yang kita belajar minggu lepas tu, Azhar Abiyad, kan. Putih berseri-seri Rasulullah. Putih macam mana, tuan? Ya, masa alhamdulillah masa pergi ke Mekah tu, sampai di Madinah, saya iktikaf pada masa maghrib isyak tu, saya nampak seorang Arab menyandar kat tiang tu. Dia banyak jenis kan Arab ni, kan, tapi ni memang pure Arab lah, dengan fizikal segaknya, dengan putih kulitnya. Dia pun dah berusia 60-an adalah kot, kalau tak 70-an pun.
Saya tengok tak puas. Dia menyandar ke dinding kan, tengok. Wish. Nampak orangnya dah tua tapi nampak segak. Kulitnya dengan rupanya, dengan nampak segak dah. Dia dah semua kerana Allah Ta'ala yang ada kemah dia, tuan. Saya teringat kalau macam ni yang aku tengok ni, apatah lagi Rasulullah, terbayang itu. Dia kalau kita sampai ke sana, tuan, kita rasa lain sikit. Bumi Rasulullah ni kan. Madinah tu dah, maknanya Mekah tempat lahir dia, tapi Rasulullah di Mekah lah kata tempat dia menjalani kehidupan yang yang lama jugalah. Jadi kita tengok, kita dah sampai kan. Ajar sirah ni lama dah, tapi tak rasa nak keluar air mata. Bila kita nak pergi lepas subuh tu, bila nak masuk subuh kita pergi awal kan. Pergi awal, lepas tu jangan pergi makan Rasulullah terus. Kita kena pergi masjid dulu, iktikaf dulu, sembahyang tahiyat masjid baru pergi. Sebab itu peraturan ini, kaedah dia lah. Jadi saya nak pergi tu masuk dekat pintu dia tu kan. Rasa nak keluar air mata, nak tengok makam dia tu kan. Tu dari suasana tu rasa tu kan. Kita belajar-belajar ni kalau rasa lah. Tapi tak sama dengan kita sampai tempat dia sendiri. Jadi seterusnya, kalau tuan-tuan ada buku tuan-tuan ada buku ni, kalau siapa ada buku boleh tengok. Ada botol, ada rambut Rasulullah tu. Yang orang kata rambut Rasulullah tu ada disimpan ni dah. Wallahu a'lam. Nanti bab rambut nanti akan cerita bab rambut saja dalam bab 3, lambat lagi. Tadi yang sedikit ada lah. Sama juga dengan pakaian, bab 8. Bab 3 bab rambut, bab 8 bab pakaian. Ni cerita hadis-hadis yang fizikal Rasulullah ni dah ada sikit-sikit lah, tuan-tuan kan. Kemudian kita pergi pada yang hadis seterusnya. Pengajaran hadis tadi. Hadis di atas menunjukkan kesempurnaan iman sahabat bernama Al-Bara' bin Azib yang melihat keelokan Nabi SAW dan keindahan baginda mengatasi segala keelokan dan keindahan yang lain. Perasaan ini tidak lain melainkan daripada rasa cinta yang mendalam terhadap baginda. Tuan-tuan, contoh yang saya bagi tahu tadi kan, Bara' ni yang meriwayatkan hadis ni, dia cerita ni fizikal Nabi tu penuh dengan perasaan, penuh perasaan. Perasaan macam mana dia dah cinta kat Rasulullah ni. Bila dia cerita tu, maka rasa kasih tu lagi, maknanya dia nak menghuraikan sifat Nabi tu jadi lebih realiti lah, lebih realiti. Jadi yang saya kata tadi tu, kita ni nak kenal fizikal Rasulullah ni supaya kita ni lebih kasih pada Rasulullah kan, lebih kasih pada Rasulullah. Tak kenal, tak cinta fizikal Rasulullah begini tu, akan bertambah rasa kasih kita ni. Ni kita yang baru ambil sebahagian rambut gini kan, dada macam ni kan, yang baru sebahagian. Dalam hati kita selaku umat baginda perlu ada rasa cinta ini, barulah kita dapat menyelami kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat yang baginda bawa. Hadis di atas juga pada sahabat bernama Bara' tadi yang kandungannya hampir sama dengan maaf, tak baca hadisnya. Hadis yang keempat, hadis yang keempat pula. Al-Bara' ni Al-Bara' juga, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu min dhi limmah fi hullatin hamra. Hamra ni merah tu dia. Hullah tu pakaian yang ada selendang, yang ada kain sarung, tu hullah. Dhi limmatin min hullatin hamra. Hamra
Dia ahmar. Asalnya merah ni ahmar. Kita kata angin ahmar tu angin merah. Kan? Ahmar. Kemudian hamra ni kalau sebutan tu untuk perempuan, hamra. Ramai orang bagi nama Humairah tu daripada ahmar juga merah. Humairah tu maknanya kemerah-merahan. Humairah. Pipi ni putih ni ada merah-merah. Itu yang dipanggil Humairah. Tak kira lah nama Humairah juga tak apalah, kan. Sebab Rasulullah panggil kepada Aisyah pun Humairah. Aisyah ni comel putih anak Sayyidina Abu Bakar, kan. Isteri dia. Panggilan dengan panggilan yang memuji isteri, kan, memuji isteri. Tapi orang Melayu ni dia malu. Dia malu, tapi ada kat tak malu. Baguslah, saya respect lah, saya tak boleh buat. Panggil yang, kan. Oh, sampai ke anak cucu ada yang lagi panggil, kan. Oh, hebat dah panggil yang, bagus dah. Maknanya sayang lah, kan. Panggil yang, bagus lah. Ada orang malu, termasuk saya nak panggil yang depan orang, kan. Tapi orang tu selamba je. Oh, bagus lah tu, kan. Panggil panggilan yang baik kepada isteri dan suami. Ahsana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yaqribu mankibaihi ba'ida ma bainal mankibain lam yakun bil qasir wala bit tawil. Ni sama je riwayat. Dia ada macam-macam hadis Al-Bara' ni, tapi lebih kurang je dah, kan. Ialah kita sendiri pun tuan-tuan, kan, kita balik kampung cerita kat orang begini hal kita di Kuala Lumpur ni, kan. Lepas tu kita cerita pergi rumah lain pula cerita sama je, tapi bahasa dah tukar-tukar sikit. Lebih kurang tu lah maksudnya. Diriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, aku tidak pernah melihat seorang berambut limah. Tadi Jummah, ni limah pula. Kita makcik limah. Makcik limah tu Halimah, tuan-tuan. Ni bukan yang tu ni. Bukan makcik limah ni. Bukan hantu mak limah ni. Tu nak ringkasan daripada Halimah. Halim, orang lelaki Halim. Yang baik. Halim ni yang kita kata Allah tu Halim, tak engkau Halim. Maknanya gini, Halim ni doa akhir tahun, doa awal tahun disebut Allah tu Halim. Halim maknanya Allah Halim ni, kita buat salah tapi Allah tak bagi balasan, seksa terus. Kita banyak buat salah atas dunia ni, kan. Tak ada tu buat yang haram, tak semayang, tak adalah hukum terus. Allah ampunkan, bukan Allah bagi peluang dulu nak taubat. Itu Halim tu, sifat Halim, tuan, kan. Tapi sini Nabi berambut limah ni lain. Maksudnya panjang yang melebihi telinga. Memang ni telinga, kan, telinga rambut ni macam sama kita muda dulu kot. Panjang sampai bawah telinga ni, sampailah ke bahu ni. Dengan memakai pakaian hullah berwarna merah, dah hurai dah tadi hullah. Ada kain sarung satu, ada kain sendal satu. Yang lebih tampan daripada Rasulullah SAW. Dia tengok mana tak ada. Dia tak pernah tengok orang yang lebih tampan dari Rasulullah. Maknanya ramai-ramai manusia di Madinah ke, di Mekah ke, baru tengok, tak ada orang boleh tandingi ketampanan Rasulullah, subhanallah. Itu kurniaan Allah, tuan. Kurniaan Allah. Kita tampan ke tak tampan, bersyukurlah, kan. Bersyukur apa yang ada. Ada hikmah-hikmah dia, kan. Ada hikmah dia. Kalau orang tu dia pilih tampan aja, kan, jadi
calon suami dia tak tentu lagi dalam rumah tangga tu. Takkan nak puja tampan sampai ketua, lama-lama hilanglah tampan tu kan. Jadi yang penting tu ya agamanya kan. Agama fasbar bizatiddin taribat yadaka. Di apa tungkahul mar'atu li arba'in, dikawini perempuan itu lima liha kerana hartanya. Bukan nak suruh cari yang ada harta ni, nak bagi tahu faktor. Ada orang kata nak kena ada harta, nak apa. Ni nak beritahu faktor. Faktor dipilih jodoh ni lima liha tungkahul mar'atu li arba'in lima liha wali jamaliha kerana cantiknya. Faktor dia. Faktor. Kan? Di jamaliha wali hasabiha keturunannya wali diniha. Agama kelihatan sekali. Bukan maknanya agama tu kelihatan sekali. Itu faktor dia. Faktor dipilih jodoh tu 4 faktor tu. Kerana hartanya, kecantikannya, keturunannya, agamanya. Fasbar, ni baru betul. Hadis sambungan. Fasbar bizatiddin taribat yadaka. Pilihlah yang beragama, kamu akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama. Cuma dia ada kufu-kufu dia lah. Ada kufu-kufu dia. Maknanya kalau dia dah memang segak, tampan, handsome, kaya pula, dicarilah yang sepadan dengan dia. Kufu ni dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab lain tak ada sangat. Kalau cari yang tak kufu, takutnya tak berapa sesuai nanti kan. Tapi kalau tak, bukan haram, dia harus je. Kalau tak ikut kufu pun, tapi pilihan dia tu dalam mazhab Syafi'i ada kufu dia kan. Begitu juga dengan perempuan kan. Jadi mungkin Syafi'i memandang jodoh nanti yang lepas berkahwin tu kan. Tapi yang utama sekali agama dia lah. Cepat pula rasa malam ni tuan-tuan ni. Tuan Bilal boleh azan dulu dah. Saya sambung sikit lagi tuan ni.
Asyhadu anna آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ni tuan-tuan. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan seruan ni lah azan ni tammah tu maknanya yang hebat, yang daripada ketauhidan. Ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Allah mempunyai yang mempunyai seruan azan yang mengenai ketauhidan. Wassalatil qa'imah, sembahyang yang akan didirikan, sembahyang yang sekejap lagi dah dewan. Wasyarafa, apa tak ada, dia asal tak ada, ya. Dia wassalatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilah. Dah kenal yang syarafa pun tak apa dah, tapi nak wasilah ni satu kedudukan di akhirat nanti yang Rasulullah nak kejar, ya, kedudukan yang tinggi di antara nabi-nabi. Jadi Rasulullah berminat untuk dapat wasilah ni. Wal fadilah, kelebihan lah yang juga istimewa lah. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan bangkitkanlah tempat yang mahmudan alladhi wa'adta, yang kau janjikan ni, maqam yang hebat, iaitu hanya Nabi saja di antara nabi-nabi yang boleh bagi syafaat di hari akhirat nanti untuk buat hari hisab, kan. Itu makna dia, hebat lah makna dia. Okey. Jadi yang tadi sama aja, Rasulullah ni tampan, baginda memiliki rambut yang mencecah kedua-dua bahu sama, mana panjang dia tu sampai ke bahu, dia leher sampai ke bahu ni juga, kan. Dia mana lebar gitulah. Jarak antara dua bahunya lebar, dan baginda tidak terlalu rendah dan tidak pula terlalu tinggi, sama. Ada yang lain tapi maksud yang sama. Kemudian hadis seterusnya kita ambil satu lagi, tuan-tuan. Saya datang sebulan sekali ni, kalau pendek sangat rasa sayang. Hadis ni tajuk dia, hadis yang kelima, kesempurnaan mental dan fizikal Nabi. Oleh kerana masih singkat ni, saya bagi terjemahan je, tuan-tuan, ya. Maksudnya diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib. Layak sangat lah kalau Sayyidina Ali ni nak riwayat cerita Nabi, sebab dia sepupu daripada kecil lagi dia dah kenal Rasulullah ni. Kemudian jadi menantu, jadi mertua dia pula, kan. Jadi layak sangatlah dia tengok siang malam lah, kan.
radhiyallahu an, dia menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tinggi dan tidak rendah, sama, dua tapak tangan dan tapak kaki agak kasar dan tebal. Dia maksudnya kasar ni ke kasarnya sebab ada hadis kata lembut. Tapak tangan Nabi ni lembut. Tapi kasar ni maksudnya dia tebal. Tebal ni keras tu masa dia dah berjihad dan buat kerja keras dia kasar. Dalam keadaan biasa kalau tak ada apa-apa ni lembut lah. Tu. Tebal ni makna kuat lah tuan kan. Kalau tangan saya ni nipis tanpa tak rasa. Ibu tangan Pakistan kalau kena bab kena sini kan. Tebal tu makna kuat. Nak beritahu Nabi ni kuat. Ukuran kepala baginda dan begitu juga sendi-sendi tulangnya adalah besar. Nak tanya fizikal Nabi tu macam sasa. Sendi nampak besar, kepala nampak besar. Besar tu bukan besar tak elok. Besar kepala ni nak tunjuk maknanya huraian dia lah. Huraian dia maknanya otak Nabi pun besar, maknanya mental Nabi tu kuat. Kepala besar. Kita ni kata dahi luas atau otak orang bijak sebab otak dia besar ni. Kepala besar ni menunjukkan mental Nabi tu kuat. Bulu halus di dadanya memanjang, yakni baginda memiliki barisan bulu-bulu halus yang memanjang dari dada ke pusat. Maknanya ada jenis orang-orang Arab ni kan, penuh bulu. Bulu penuh ni kan. Tapi Nabi tak. Dia bahagian dada ni sikit sampai ke pusat tu bulu-bulu halus. Kita panggil bulu dada, kita panggil bulu dada dah kan. Tapi dia cantik tu bulu halus. Bukan kata penuh bulu seluruh badan, tak. Apabila berjalan baginda condong ke depan seolah-olah turut ke tempat curam. Maknanya Rasulullah ni dengan fizikal yang besar tu, kalau dia berjalan nampak sasa dia tu dia condong ke depan. Macam turun bukit. Macam turun bukit macam mana? Kita kan naik bukit jogging, okey lagi. Bila turun tu kita jadi terdorong bahagian atas tu. Gitulah cara Nabi jalan. Nabi jalan ni laju. Nak ikut sunnah jalan laju. Tapi Nabi laju dia tak nampak kopoh. Tak nampak macam nak pergi emergency ke apa, tak. Nampak sopan tapi laju. Kan tuan-tuan. Macam mana tu? Aku tidak pernah melihat sebelum dan selepasnya orang yang seperti Nabi SAW, tuan. Jadi itulah hadis yang kelima malam ni. Sempat kita 3 hadis ceritanya tentang fizikal Nabi yang menyebutnya lebih kurang saja perkara-perkaranya, walaupun hadis berlainan, ada tambah-tambah sikit. Di setakat itulah dulu untuk malam ini. InsyaAllah sambung pada hadis yang ke-6, InsyaAllah ke-7 dan ke-8 dan seterusnya, mengenai masih lagi banyak lagi hadis mengenai fizikal Nabi. Jadi saya mohon ampun Allah Ta'ala dan minta maaf kepada tuan-tuan jika ada kekurangan, kesilapan dan sebagainya. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, apa yang mana datang daripada saya sendiri. Hakikat daripada keduanya kita tanggung majlis kita dengan ucapan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.